السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sambungan 745. Sya'bi berkata, ada seorang bila ia berjalan dinaungi oleh awan, maka ketika berjalan ada orang berkata, saya akan berjalan di belakang orang itu di bawah naungannya. Tiba-tiba orang yang bernaungan itu berasa ujub dan berkata, orang seperti itu akan berjalan di bawah naunganku. Maka berjalanlah keduanya. Kemudian ketika berpisah jalan secara mengejut, naungan itu ikut pada orang yang dihina itu. Jadi sambungan daripada pagi semalam. Jadi ujub, rasa sombong diri, maka diceritakan oleh Sya'bi. Ada seorang dia kata bila berjalan dinaungi oleh awan. Jadi maka ketika orang tu berjalan, dia kata saya akan berjalan di belakang orang itu di bawah naungannya. Tiba-tiba orang tu bernaungan, yang tumpang bernaung tu dia rasa sombong, rasa megah, hebat dengan diri dia sendiri. Sudah tu dia kata pula, dia kata orang seperti itu akan berjalan di bawah naunganku. Padahal dia menumpang orang tu, tapi dia merasa dia tu yang dinaungi. Itulah rasa jenis sombong besar diri. Jadi bila sampai cara mengejutnya, orang yang dinaungi Allah tadi ni berpisah dengan dia, orang ni pergi jalan lain, dia pergi jalan lain secara mengejut, maka ketika itu dia tidak lagi dinaungi. Jadi barulah dia sedar, terasa bahawasanya di atas sifat kesombongan diri itu, yang kita ni menumpang dalam sesuatu yang telah diberikan oleh Allah, maka kita tetap dengan sifat sombong diri sendiri. Sepatutnya kita bersyukur kepada Allah, bukan menjadi insan yang sombong. Ini balik kepada kita pun, tuan-tuan. Nikmat-nikmat yang Tuhan bagi kepada kita ni terlalu banyak yang tidak terhitung. Jadi kita hendaklah mensyukuri nikmat-nikmat Allah dengan Tuhan beri kepada kita itu. Jangan kita rasa sombong. Kalau kita dah megah diri kita sendiri, kita kena ingat bahawasanya apa yang diberikan Allah itu semua milik Allah, bersifat sementara. Sampai masa dan ketikanya akan diambil balik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu bersifat pinjaman. Jadi sebab tu kita jangan duk sombong besar diri sendiri, tak boleh. Sebab sifat ini boleh membinasakan kita, sebagaimana telah kita baca pada yang awal. Sifat sombong diri, membesar diri, menjahanamkan, membinasakan kita. Dia bukan membawa kebaikan apa pun. Jadi sebab tu kita ni kena berwaspada. Ingatlah, segala nikmat-nikmat yang Tuhan bagi itu, sampai masa dan ketikanya Allah akan tarik balik. Kita dah rasa megah hebat diri kita ni dengan keadaan apa yang Tuhan beri kepada kita ni. Sampai satu masa Tuhan balik. Contohnya Tuhan ambil kesihatan kita. Daripada kita duk sihat elok-elok, tiba-tiba Allah beri kesakitan berlaku, timpa musibah dengan penyakit. Itu nikmat Tuhan tarik.
Jadi bila nikmat tu Tuhan tarik nak digantikan balik dengan kesembuhan tu, yang tu terserah kepada Allah. Jika diberi kesembuhan, sembuh. Jika tak diberi kesembuhan, bertemu kita dengan kematian. Itu kata nikmat-nikmat Tuhan tu banyak Tuhan bagi tu, jangan sombong. Jadi mensyukuri nikmat Allah, maka dibahaskan oleh para ulama dalam kitab Minhajul Abidin. Dia kata bagi mensyukuri nikmat Allah, menjadi hamba Allah yang sentiasa tunduk dan patuh di dalam mengerjakan perkara yang diperintah, tunduk dan patuh juga meninggalkan perkara yang dilarang ataupun ditegah oleh Allah. Itu hakikat syukur. Bukan dekat kata terima kasih. Dengan manusia bolehlah orang bagi kita kata terima kasih. Dengan Allah bukan gitu. Dengan Allah jadi kita ni ditunduk patuh dalam mengerjakan segala yang Allah Ta'ala perintah, meninggalkan juga tunduk dan patuh meninggalkan segala yang dilarang ditegah oleh Allah. Itu hakikat insan yang bersyukur kepada Allah. Jadi mudah-mudahan dengan kita bersyukur begitu, ditambahkan lagi oleh Allah kebaikan-kebaikan bagi kita, dan ditambahkan lagi Allah dengan kebajikan-kebajikan kepada kita, insya-Allah. Jadi sebab tu diminta kepada Tuhan Yang Ampunya 9984, alihkan kenderaan anda. Jadi marilah kita menjadi orang yang bersifat merendah diri. Jadi ujub ni dia kena ganti dengan sifat tawaduk. Sifat tawaduk, sifat merendah diri. Jadi mudah-mudahan dengan merendah diri itu dapat kita kikis sifat-sifat bangga diri, besar diri itu dapat dibuang. Kata pula Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Umar, inna min salahi taubatika an ta'rifa dhanbaka, wa inna min salahi amalika an tarfuda ujubaka, wa inna min salahi syukrika wa an ta'rifa taqsiraka. Sesungguhnya kesempurnaan taubat kamu bila engkau ingat selalu kepada dosa-dosa kamu, dan kesempurnaan amal kamu harus menghindarkan daripada sifat ujub, dan kesempurnaan syukur kamu ialah menjendari kekurangan-kekurangan kamu. Ini kata-kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang merupakan khalifah yang kedua. Jadi dia kata kesempurnaan taubat kamu bila engkau ingat selalu pada dosa-dosa kita. Jadi kita ni tuan-tuan jangan lupa, kita tidak sunyi daripada melakukan kesalahan, buat salah, buat dosa. Dosa kita banyak. Dosa dengan Allah Ta'ala, dosa kita dengan ibu bapa, dosa kita dengan anak isteri, dosa kita dengan jiran tetangga, dosa kita dengan kawan rakan, dosa kita dengan guru-guru kita. Jadi segala dosa-dosa tu kita kena kenang dan ingat selalu. Sebab tu yang dituntut bila kita bangkit semayang sunat taubat, dia suruh kita duduk iftirash, beristirahat dan bertafakur seketika. Dalam keadaan suasana bertafakur ni kita mengenangkan dosa-dosa kita. Duduk mengenangkan dosa, ingat balik. Kita kenangkan balik hak yang belakang-belakang yang telah berlalu. Dosa kita yang begitu banyak. Jadi masa itulah kita menadah tangan memohon keampunan kepada Allah. Moga-moga Allah mengampunkan dosa kita. Dosa kita dengan mak kita, dengan ayah kita. Mungkin ibu bapa kita telah kembali ke rahmatullah. Dan bagi kita ibu bapa yang masih hidup, alhamdulillah, boleh lagi kita minta maaf, boleh lagi kita sentuh dia, boleh kita peluk dia, boleh kita cium dia. Tapi bila kita bapa kita telah kembali ke rahmatullah, kita nak minta dengan apa? Hanya dengan doa. Masa ibu bapa kita masih hidup, boleh kita khidmat dengan dia. Kita balik kampung ziarah dia, ataupun kita pergi ziarah dia masa-masa yang kita lapang, kita sentiasa datang menziarahi dia.
Tidak sekalipun kita ziarah, kita telefon, dia tanya apa khabar, kesihatan ibu dijaga. Ini kita nak khidmat kepada mereka. Sebab mereka dah khidmat kepada kita dah lama dah. Sebab tu seorang kawan, dia kata letih, dia kata. Kenapa? Letih jaga anak-anak. Anak kecil, baru membesar, penat. Jadi untuk pengetahuan kita tu, kita dah jadi ibu, dah jadi bapa, dan boleh kita insafkan diri kita macam mana penat dan susahnya ibu bapa memelihara kita dulu. Sebab itulah hikmah Tuhan bagi dengan itu. Kita pun dikurniakan anak hasil daripada perkongsian hidup dengan isteri kita. Dapat kita insafkan diri macam mana susah, penat, perit, mahunya mahu ibu bapa jaga, pelihara kita tu. Sebab tu kalau bolehlah perkara ni tuan-tuan, sebab tu kita jaga anak-anak, dapat menginsafkan diri kita pada ibu bapa. Baru kita tahu kan rasa macam mana susah. Mengeluh dia, penat dia kata. Pergi kerja lagi, balik kerja, urusan anak, jaga anak kecil-kecil. Macam itulah ibu bapa kita dulu. Tapi tak pernah dia merongot, tak pernah berkerut muka ibu bapa kita. Tak pernah. Kencing berak kita dilayan, dibasuh, makan minum kita disuap. Punggung kita pun dibasuh, digosok. Sampai masa dan ketikanya ibu bapa kita akan sakit, dia tua, mungkin dia terkencing, terberak tempat tidur. Masa inilah memerlukan khidmat daripada anak-anak, untuk dia basuh punggung mak bapak dia, untuk beri makan mak bapak dia, untuk segala-galanya. Sebab itu berlaku di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, semasa beliau menjadi khalifah. Sayyidina Umar khalifah yang rajin berjalan melihat keadaan masyarakat di bawah pemerintahan beliau sebagai ketua negara. Satu hari bertembung dengan dia seorang kanak perempuan memikul seorang rontu atas belakang. Lalu dia tanya, wahai muslimah, siapa atas belakang kamu? Dia kata, wahai Amirul Mukminin, bapa aku. Kata Sayyidina Umar, kamu adalah sebaik-baik anak. Tak pernah aku jumpa seorang anak yang memikul bapa atas belakang. Khidmat yang cukup baik. Kata balik perempuan ni, belum lagi wahai Amirul Mukminin. Dia tak mengaku. Dia kata, belum lagi wahai Amirul Mukminin. Khidmat bapa aku dulu lebih hebat daripada ni. Sehinggakan apa yang segala hajat keperluan aku tak pernah diabaikan, sentiasa dapat. Itu seorang anak. Kita hari ni mana sanggup gitu tu. Jadi Umar tanya, Sayyidina Umar tanya, kenapa yang sampai dipikul gitu atas belakang? Tak nampak aku? Dia menangis. Dipanggil, disebut, dipanggil nama aku. Jadi senang cerita, bubuh atas belakang. Tak payah dipanggil. Kemana pergi? Jasa bersama dengan aku. Itulah kehebatan anak-anak di zaman dulu, tuan-tuan. Khidmat sungguh dengan bapa. Kita hari ni ibu bapa, kita hantar ke rumah orang tua-tua. Dan pernah berlaku di Negeri Sembilan, masuk dalam akhbar tempatan, anak pegawai kerajaan menghubungi Jabatan Kebajikan Masyarakat, suruh pergi ambil mak bapak dia, letak di rumah orang tua-tua. Dia tak balik. Jadi pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat pergi, mak dia tak nak, bapak dia tak nak. Dia kata, anak pakcik, anak makcik suruh saya ambil, sebab nak rebut harta orang tua ni. Itulah kedudukan anak kita hari ni. Sedangkan kita dah bekerja, dah ada gaji, dah begitu pendapatan yang lumayan, masih lagi nampak mak bapak tu jadikan rebutan harta dia. Bahkan ada di antara kita pula doa pula, duk tunggu pula, ada anak-anak mengatakan lambat sangat orang tua ni mati, nak ambil harta dia. Ini tuan-tuan, dosa-dosa ni cukup banyak dengan ibu bapa. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala telah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu iyyah wa bil walidaini ihsan. Disuruh kita menyembah Allah dan buat baik dengan ibu bapa. Jangan dikasari dia, jangan ditengking dia. Ni dalam dosa-dosa kita ni banyak. Kita juga dosa dengan anak isteri kita.
Bila dikenangkan dosa anak isteri, kita abaikan banyak mungkin sudah tanggungjawab yang difardukan pada kita. Cuba tuan-tuan semak balik. Itu yang kita kena bertafakur, mengenangkan dosa. Itu dipesan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau kita tak duduk mengenangkan dosa ni, kita tak ingat. Jadi bila dikenangkan dosa itu, minta ampun dengan Allah dengan segera. Dan dosa kita pula dengan jiran tetangga, yang kadang-kadang kita menyakitkan hati jiran tetangga kita. Kita buat rumah, kita sibuk besar rumah kita, tutup rumah kawan. Bina tembok pagar punya tinggi, punya besar. Angin tak boleh masuk rumah kawan. Haram tu lah. Berdosa kita. Tapi jiran kita ni tak nak bergaduh, tak nak bising, diam dia. Tak kata apa. Tapi kita yang tak berhati perut ni, duk kira besar rumah kita je, cantik rumah kita, pedulilah rumah aku, tanah aku. Apalah sakitnya hati jiran kita tak terasa. Bayangkanlah kalau rumah anda ditutup macam tu, ruang angin tak boleh masuk, apa kata? Sebab itu jangan kita buat sesuatu, dah dipesan dalam kitab ni, kita baca dah lepas. Jangan buat sesuatu yang menyakit, yang kita tak suka tu, jangan buat dekat orang. Kita pun tak suka. Bila tak suka tu jangan buat kat orang macam tu. Orang pun tak suka. Menyakitkan hati jiran. Bubuh pagar, bubuh tembok. Allahu Akbar. Lepas tu buat saluran air pula tala ke rumah orang. Rumah dia bersih cantik, rumah orang becak, kotor. Air basuh pinggan pergi rumah orang. Air sidai kain jatuh atas lantai rumah orang. Dia tak ambil kira. Dia kira keseronokan, kepentingan. Rumah dia bersih, clear. Rumah kawan, kotor tak apa. Ini kita tu, menyakitkan hati jiran. Sebab tu ajiran dalam Islam, Nabi sebut jiran. Jiran ni maknanya orang tetangga kita. Ini kena jaga. Walaupun dia orang kafir. Dalam kitab Tarbiyah Al-Walatul Islamiyah, adab kita orang Islam berjiran dengan orang kafir pun disusun bagaimana caranya. Jangan kita kata lantak engkau lah, si kafir laknat ni. Tak boleh. Sebab dia ada hukum Islam. Kita menghormati dia sebagai jiran. Islam tidak suruh menzalimi dalam perkara ini. Itu indahnya Islam, ya. Jadi kenangkan dosa-dosa itu. Dosa kita dengan guru-guru kita. Kita mengaji dengan guru kita. Kita dapat ilmu pengetahuan dengan guru kita. Daripada kita tak reti, daripada kita jahil, kita dapat ilmu. Dengan ilmu tu kita boleh beramal. Tiba-tiba kita nak buat jahat dengan guru kita. Ini perkara yang mengambilkan dosa kita. Dosa dengan guru minta ampun segera tuan. Belum kita mati, belum dia pun mati, kita minta ampun salah dan silap kita dengan guru kita. Keberkatan ilmu tu akan dapat apabila kita mendapat kebaikan daripada seorang guru yang berkhidmat untuk kita. Jangan kita haka dengan dia. Jadi gitu. Ini belajar ilmu, dapat ilmu, lepas tu kita musuh dengan tok guru pula. Ada orang buat gitu kan? Musuh dengan tok guru dia. Jadi inilah dosa yang kita lakukan. Dan dosa kita juga dengan kawan rakan kita. Kadang-kadang kita mungkin buat kesilapan, kesalahan. Jadi semua dosa-dosa ini, kata Sayyidina Umar, kesempurnaan taubat kamu bila engkau ingat selalu pada dosa dan minta ampun. Dan kesempurnaan amal kamu harus menghindarkan daripada sombong diri. Jadi kita nak sempurna amalan-amalan kita, ibadat-ibadat kita, buang daripada sifat ujub. Sifat ujub ni dalam kitab Penawar Bagi Hati dia kata membakar seluruh amalan kita. Seperti mana api yang membakar kayu api yang kering, tinggal habu, tak ada apa. Haba'an mansura. Di akhirat besok dia akan jadi habu yang berterbangan. Tak ada apa. Jadi sebab tu kita kena jaga. Kita dah rasa banyak dah buat ibadat semayang malam, tahajud tak henti-henti, sedekah jariah, derma kat orang buat kita, tapi duk bangga diri.
Itu saya yang bagi dulu tu, kalau tidak tak sudah tu bangunan tu, dia kata. La ilaha illallah. Apa yang bodoh macam tu? Dia cerita ke orang buat apa? Benda tu hak kita dengan Allah, rahsia kita dengan Tuhan. Benda kita buat kebajikan. Dia cerita ke orang. Tu hasil usaha saya dulu tu. Kalau saya tak usaha, saya tak buat surat sokongan pun, tak dapat peruntukan tu nak buat surau, nak buat masjid. Tak payah ceritalah, itu hak kita kebajikan. Walaupun kita tak sumbang dengan duit, kita sumbang dengan fikiran, kita sumbang dengan tenaga, kita sumbang dengan bentuk pena, kita buat surat, bagi dekat orang itu sokongan. Nak bina benda yang baik, tak payahlah cerita. Dia cerita ke orang. Ini kata sombong bangga di habis semua tu. Tu dia kata haba'an mansura, terbakar habis amalan kita tak ada. Macam habis. Titip entah ke mana. Jadi dijaga. Nak sempurna amal tu, benar kata Sayyidina Umar, tinggalkan sifat ujub. Dan kesempurnaan syukur kamu ialah menyedari kekurangan-kekurangan kamu. Jadi hakikat kita ni, sempurnanya syukur, kita kena sedar kita ni sebenarnya serba kekurangan. Banyak yang kita masih lagi kurang. Jangan kita duk bangga. Orang yang ada ilmu contoh ni, duk hebat bangga. Aku tak boleh. Ilmu Allah Ta'ala di luar tu, tak habis-habis kalau dikaji. Itu di dalam surah Al-Kahfi, penutup surah Al-Kahfi itu, Allah menyatakan, jikalah dihimpunkan laut dunia menjadi satu, nak dijadikan ia sebagai tinta ataupun dakwah, bagi menulis ilmu Allah, tak cukup tuan, kering. Itulah luasnya ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita yang ilmu yang Tuhan bagi, setakat mana yang ada tu, Allah, sikit sangat tuan. Usah duk hebat bangga lah. Jadi sebaliknya kita menjadi hamba Allah, bersyukur, mensyukuri nikmat Allah, lalu kita buat amalan-amalan kita mengikut apa yang telah diperintah oleh Allah, tinggalkan sifat ujub. Moga-moga kita terpelihara di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat insya-Allah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la'afni insana latif. Ila alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim.